Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita mulakan pengajian dengan tajuk keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم
عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك معرفتك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada malam ini dalam mengikuti kuliah keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dia kabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan ditemukan kita dapat berjumpa dan dapat bertemu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan kita semua daripada umat yang mendapat barakah dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kita mengenai keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana sebagaimana saya sebutkan pada pelajaran yang lepas, banyaklah perkara yang telah kita sebutkan, tapi sebagai untuk mengingatkan kembali apa yang pelajaran minggu lepas kita dah sebutkan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan nikmat Allah Taala yang besar yang Allah Taala telah berikan kepada hamba-hambanya. Ini merupakan satu anugerah Allah Taala. Allah Taala memberikan nikmat itu bermacam-macam. Nikmat makan, minum, semua haiwan pun dapat, orang kafir pun dapat. Nikmat harta benda kekayaan, semua orang kafir pun dapat juga, bukan hanya orang Islam. Tetapi hanya khas untuk orang Islam ialah nikmat Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mereka pimpinan menuju kepada Allah Ta'ala dan membawa mereka keselamatan daripada azab Allah dunia dan akhirat, dan mendapatkan taufik dan hidayat dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi itulah sebesar-besar nikmat kepada kita umat yang beriman, ialah utusan bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga telah membicarakan pada pelajaran yang lepas bahawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala daripada sekalian makhluk Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia sebaik-baik makhluk di atas sekalian ciptaan Allah Taala yang lain. Dan di antara manusia pula Allah Subhanahu wa taala telah pilih, iaitu baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu sekalian manusia. Begitulah dalam hadis yang telah kita bacakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku adalah penghulu sekalian anak cucu Adam dan bukanlah untuk bermegah-megah. Jadi begitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penghulu, pemimpin sekalian anak cucu Adam alaihissalam. Jadi tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan iaitu penghulu sekalian manusia dahulu dan sekalian manusia kemudian. Dan semua nabi-nabi yang lain adalah merupakan daripada umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita adalah merupakan nabi kepada semua para nabi-nabi. Maknanya Nabi mengetuai menjadi Sayyidul Mursalin, ketua sekalian utusan Allah Ta'ala atas sekalian nabi-nabi yang dahulu. Bahkan semua nabi-nabi yang dahulu akan berdiri di bawah panji-panji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Subhanallah. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengkhususkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di mana sesuatu ketaatan Allah tidak akan tercapai melainkan hanya beserta dengan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah Ta'ala telah gambarkan dalam ayat-ayatnya, siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sesiapa yang derhaka kepada Rasul, sungguh dia telah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Allah SWT meletakkan kewajipan siapa yang nak dapatkan cinta Allah Ta'ala, hendaklah dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan menjadi orang yang cinta pada Allah dan dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia cinta pada Allah dan dia menjadi dicintai oleh Allah Ta'ala. Yuhibbuhu wa yakuna mahbub. Ya, dia mencintai Allah dan dia dapat pula Allah mencintai dia. Kenapa? Kerana dia mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, malam ini kita masuk pula sambungan lagi mengenai kelebihan khususiah khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu keagungan dan kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak diberikan kepada sesiapa pun daripada nabi-nabi yang terdahulu. Iaitu yang ke-12, al-imanu bihi sallallahu alaihi wasallam makrunun bil iman billahi taala. Beriman kepada beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dia disertakan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Arti kata yang lain, antara kemuliaan dan keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyamakan, iaitu menyertakan akan keimanan Allah itu beserta dengan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah iman seseorang yang nak memeluk agama Islam dengan hanya mengaku akan ketuhanan Allah Ta'ala tanpa dia beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ayat-ayat Quran di mana Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk beriman pada Allah dan Rasul. Allah Ta'ala telah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ayat ini dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dalam masa baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah surah An-Nisa ayat 136. Dan banyak lagi lah ayat-ayat yang lain. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Hendaklah kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah kamu berinfak dari apa yang telah Allah Ta'ala amanahkan kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan demikianlah ayat-ayat banyak lagi. Kalau nak dikira satu persatu takkan mampu kita mengiranya. Demikianlah Allah Ta'ala telah menjadikan kebangkitan Nabi kita Rasulullah SAW, kemuliaan keagungannya, sehingga orang-orang yang nak beriman pada manusia, daripada kalangan manusia, tidak akan dapat mereka melepaskan diri mereka daripada syirik ataupun kekufuran, melainkan mereka beriman kepada sebaik-baik manusia, iaitulah Rasulullah SAW. Allah SWT sendiri telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami telah utuskan kau ya Muhammad sebagai saksi dan sebagai bawa berita gembira dan berita peringatan. Litu'minu billahi wa rasulihi. Hendaklah kamu manusia beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Dan hendaklah kamu membelanya dan juga menghormatinya. Wa tusabbihuhu. Dan hendaklah kamu bertasbih kepada Allah bukrata wa asila. Subhanallah. Semua ayat-ayat yang memerintahkan supaya kita beriman kepada Allah disertakan dengan beriman kepada Rasulnya. Subhanallah.
Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala telah meninggikan darjat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Nabi Adam alaihissalam apabila beliau nak memohon taubat daripada Allah kerana telah melanggar perintah Allah Taala, maka beliau berdoa, iaitu Nabi Adam berdoa, ya Allah, terimalah taubatku dengan barakahnya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala bertanya kepada Nabi Adam, ya Adam, dari mana kau tahu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka baginda Adam menjawab, ya Allah, di saat kau meniup roh dalam tubuhku, aku melihat setiap daripada daun-daun pokok syurga, dan setiap pada pintu-pintu syurga, dan setiap pada tiang-tiang arash, semuanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dan aku yakin tidak ada nama yang diletakkan sebelah nama engkau, ya Allah, melainkan adalah dia itu kekasih engkau, ya Allah. Maka jawab Allah Ta'ala, benar wahai Adam, laulahu ma khalaqtuka. Kalau tidak kerana dia, aku tak jadikan kau. Dan aku tak jadikan sekalian alam semesta ini. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi Rasulullah SAW namanya sudah termaktub dan tertulis di dalam syurga sebelum lagi Nabi Adam AS dijadikan sebagai seorang insan. Begitulah Allah Ta'ala telah muliakan. Begitulah Allah Ta'ala telah sertakan di dalam keimanan kita umat di akhir ini. Tidak akan sah iman kita melainkan kita mengucap kalimah yang menyaksikan akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku menaik saksi tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah, tak sah lagi imannya. Belum lagi dia dinamakan orang Islam sampai dia menyambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Subhanallah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun telah menyebutkan bahawa umirtu an uqatilan nas, aku telah diperintahkan untuk aku memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyaksikan tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah. Sebenarnya orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani, mereka pun beriman kepada Allah, tapi mereka punya iman tak diterima oleh kerana mereka tak menerima Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Jadi dengan sebab itulah mereka dinamakan kaum kafirin. Walaupun mereka beriman Allah Ta'ala tu yang Tuhan, tetapi mereka tak beriman pada Rasul kerana Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tergolong daripada golongan yang kafirin, iaitu yang sesat lagi, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Begitulah muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah dan sebagai utusan Allah. Subhanallah. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, salah satu daripada kemuliaan dan keagungan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang ke-13. Huwa sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada alam seluruhnya. Sebagaimana perkara ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan kurniaan kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu menjadi rahmatan muhdatan lil alamin, sebagai rahmat dan sebagai hidayat kepada alam seluruhnya, maupun alam seluruhnya itu daripada golongan mukmin ataupun kafir. Subhanallah, tidak ada membezakan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah SAW termasuklah kepada golongan kaum mukminin dan juga kaum kafirin. Sebagaimana kita sedia maklum, Rasulullah SAW dijadikan Allah Ta'ala sebagai orang yang penuh rasa kasih sayang kepada umatnya, dan sudah tentulah umatnya beriman. Tetapi baginda juga berbelas kasihan kepada kaum kafirin, sebab mereka juga adalah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita lupa, semua manusia selepas daripada utusan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terbagi pada dua. Satu dinamakan ummatul istijabah, umat yang menerima, iaitu menerima dakwah Nabi dan beriman pada Nabi, ummatul istijabah. Dan yang kedua namanya ummatul dakwah,
umat yang diseru, yang didakwah kepadanya, tapi belum lagi beriman. Siapa dia? Kaum kafirin, belum lagi beriman dengan utusan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah Nabi kepada semua mereka, termasuk kaum kafirin. Cuma ialah sudah tentulah terlebih-lebih lagi kaum mukminin merupakan umat yang khas yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Ta'ala gambarkan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan rahmat kepada seluruh alam ini, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada alam seluruhnya. Itulah dia ayat 107 daripada suratul Anbiya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini Allah utuskan dia rahmat kepada seluruh alam. Apa itu alam? Alam itu segala sesuatu selain daripada Allah. Segala-gala sesuatu selain daripada Allah. Artinya segala ciptaan Allah. Termasuklah daripada langit, lapisan langit dan bumi dan lapisan bumi dan di antaranya. Antara langit dan bumi. Termasuklah juga lautan, termasuklah juga hutan rimba, bukit bukau, termasuklah juga sekalian pokok-pokok dan daun-daun dan sekalian haiwan-haiwan, termasuklah juga sungai-sungai dan sekalian haiwan binatang-binatang darat dan binatang laut, dan termasuklah angin, udara, termasuklah semua manusia dan jin, termasuklah benda-benda yang cair atau benda yang keras, termasuklah yang bergerak ataupun yang beku. Segala sesuatu yang kita tahu, yang kita tak tahu, yang kita nampak, yang kita tak nampak, segala-galanya itu semua termasuk sebagai alam. Alamin. Cuba kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alamin, Tuhan alam seluruhnya. Seluruh alam ini bukan hanya yang kita nampak depan mata kita, bumi kita, matahari, bulan, bintang. Bukan itu saja. Sebagaimana yang telah diperkatakan oleh pihak saintis dan mereka yang mengkaji alam ini, bahawa alam kita ini yang galaksinya atau cakrawala yang kita nampak yang terdiri daripada satu matahari dan dengan beberapa planet yang berpusing bersekitarnya. Bahkan ada lagi universe, ada lagi galaksi yang lain pula. Bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 100, bukan 1000, bahkan ada berjuta lagi. Yang di mana ada lagi mataharinya, ada lagi galaksinya, ada lagi planet-planet yang mengelilingi. Subhanallah. Seluruhnya, segala-galanya. Daripada golongan jin dan manusia, malaikat, segala-galanya. Semuanya mendapat rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah rahmat yang begitu luas sekali, seluruh alam ini mendapat rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana diri Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maka bertuahlah mereka yang dapat bertemu dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang dapat pula beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta kalau tak bertemu pada mata kasarnya, tapi bertemu dengan mata hatinya. Begitulah kita umat di akhir zaman, walaupun kita tak bertemu mata dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita bertemu mata hati kita, beriman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat yang itulah umat yang mendapatkan kasih sayang dan rindunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Seperti mana hadis yang selalu dibacakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya, aku rindu untuk bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kamu adalah sahabat-sahabatku, tetapi saudara-saudara yang aku rindui ialah mereka yang beriman padaku tapi tak pernah melihat aku. Subhanallah. Siapa dia? Kitalah.
di mana umat yang datang setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tak melihat Nabi, tak hidup zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang Nabi namakan saudara-saudaranya. Subhanallah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami juga rindu pada Nabi kami. Ya Allah, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami walau sekelip mata dalam hidup ini sebelum mati kami. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami pada Nabi kami. Ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT telah menyebutkan perkataan alamin, iaitu alam seluruhnya ini, lebih daripada 40 kali dalam Al-Quran. Lebih dari 40 kali dalam Quran. Dan apa yang dinamakan alam, segala-galanya selain daripada Allah. Langit, bulan, bintang, neraka, syurga, segala-galanya. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Semua itu adalah alam. Dan semua itu adalah mendapat rahmat daripada junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Sebab itulah di sini para alim-alim ulama mengatakan, bagaimana kita nak mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah mati? Bahkan Nabi membawa rahmat. Kalau yang membawa rahmat itu mati, maka terputuslah rahmat. Jadi bagaimana kita nak melalui hidup ini sedangkan rahmat sudah terputus? Jawapannya tuan-tuan, rahmat Nabi senantiasa ada, kerana Nabi senantiasa ada bersama kita. Kenapa? Sebab itulah kita di dalam solat kita, bila kita baca asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, sebelum itu kita baca salam pada Nabi, apa kita kata? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam atas engkau wahai Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Atas engkau. Engkau tu siapa? Orang yang kita hadap cakap, orang yang ada di hadapan kita. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Katanya kan Nabi sudah meninggal, sudah wafat. Itu pada zahirnya, itu pada syariatnya. Tapi pada hakikatnya Nabi sallallahu hidup bersama kita. Sama juga seperti sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dunia. Rahmat Allah Ta'ala sudah meliputi alam ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumbernya. Nabi belum lahir lagi. Macam mana alam ini semua mendapat rahmat? Memang itulah pada zahirnya, tapi hakikatnya bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dicipta Allah Ta'ala. Seperti mana kita dengarkan kisah Nabi Adam alaihissalam tadi, di mana Nabi Adam alaihissalam bila ditiupkan roh di dalam tubuhnya, dia melihat setiap pintu-pintu syurga, setiap tiang-tiang syurga, tiang-tiang arash, setiap daun-daun pokok di dalam syurga, semua tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada wujudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan, dia bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah dia makhluk yang pertama yang dicipta Allah sebelum segala-galanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Jabir, yang pertama sekali yang Allah Taala telah cipta sebelum segala-galanya ialah nur nabimu, cahaya nabimu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Bahkan kerana Nabi kitalah Allah Taala jadikan alam ini. Kerana Nabi kitalah Allah Ta'ala jadikan Adam. Jadi sudah setentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam terwujud, tapi wujudnya di dalam keadaan yang berbeza daripada fizikal kita. Yang zahirnya ada tubuh badan, yang zahirnya nampak tubuh badan kita ni hanya pada saat Nabi dilahirkan sampailah saat Nabi wafat. Tapi hakikatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berada bersama kita, dengan kerana dialah kita mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, kerana dialah kita mendapatkan sekalian nikmat rezeki dan kurniaan Allah Ta'ala pada hari ini. Maupun orang kafir, maupun orang yang beriman, maupun haiwan, binatang, pokok, batu, kayu, segala-galanya mendapat rahmat dengan barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya semua kita, bahkan alam seluruhnya, terhutang budi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana keberkahan baginda lah kita mendapat rahmat Allah Ta'ala. Bukan kita yang kata, bukan ulama yang kata. Allah sendiri telah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan kau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada alam seluruhnya. Allahu Akbar.
Demikianlah dia antara sifat akhlak ataupun rahmat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikatakan, "Ya Rasulullah, kau doalah supaya Allah Ta'ala binasakan kepada orang-orang musyrikin." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithtu rahmatan." Aku tidak diutuskan untuk melaknat, untuk mengutuk, tetapi aku diutuskan sebagai rahmat. Itulah dia hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun orang musyrikin menganiaya Nabi, melempar batu pada Nabi, melontarkan najis pada Nabi SAW, mengatakan Muhammad sudah gila, Muhammad sudah tak betul, Muhammad tukang sihir, tapi tetap Nabi tidak doakan mereka kecelakaan, tetapi Nabi mengatakan, aku diutuskan untuk membawa rahmat, kasih sayang, belas kasihan. Inilah yang tak ada pada kita umat Islam hari ini. Maaf. Kita hari ini, bila orang kutuk kita, kata kita, kita sudah melenting, sudah kita maki hamun, kita doakan dia kena balak, kena musibah. La ilaha illallah. Tapi tak ada perasaan kesian, dia tak dapat hidayat, kesian dia tak dapat petunjuk Allah, kesian dia tak dapat berjalan atas jalan yang benar, nanti besok mati masuk neraka, kesian. Tak ada perasaan kita itu. Maaf. Mungkin banyak yang ada, tapi banyak lagi yang tak ada. Ya tuan-tuan dan puan-puan, begitulah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana baginda pernah bersabda dalam sepotong hadis yang baginda mengatakan, "Ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhda." Wahai manusia, aku adalah rahmat untuk membawa petunjuk, membawa hidayat. Itulah sikap akhlak Nabi SAW. Nabi bukan datang untuk nak membunuh orang ataupun untuk berperang memancung kepala orang. Tidak sama sekali. Nabi bukan datang untuk mengutuk, melaknat, melontarkan perkataan kotor, maki hamun. Tidak sama sekali. Dan Nabi juga bukan untuk nak mendoakan kebinasaan. Tidak sama sekali. Semua para nabi-nabi dahulu, apabila umatnya engkar kepada mereka, mereka telah doakan supaya dibinasakan umat itu. Bagaimana Nabi Nuh AS umatnya tenggelam, bagaimana kaum Nabi Lut diangkat dan diterbalikkan kampungnya. Tapi Nabi SAW tidak doakan untuk dibalakkan dan dicelakakan. Tapi Nabi SAW mendoakan supaya didapatkan rahmat dan dapatkan hidayat kepada kaum-kaumnya yang engkar kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allah sayangnya kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ya. Kita ni umat yang banyak buat salah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada kita. Itulah sebab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam digelarkan Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmat. Sebab itulah dalam sepotong hadis Nabi Musa radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan dirinya dengan beberapa nama. Antara dia, Nabi mengatakan, "Ana Muhammadun wa Ahmad." Akulah Muhammad, akulah Ahmad, wa ana al-hasyir. Akulah Nabi yang akan dibangkitkan. Wa Nabiut Taubah, dan akulah Nabi yang membawa taubat. Dan akulah Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Masya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang benar-benar Nabi yang rahmah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhenti hanya kepada manusia yang beriman, tapi meliputi segala-galanya. Kita lihat daripada yaumul qiyamah, apabila manusia dalam di bawah matahari kepanasan, kesemua mereka berduyun-duyun, keseluruhan mereka mencari-cari daripada satu nabi ke satu nabi untuk memintakan syafaat. Maka semua para nabi-nabi mengatakan, nafsi, aku pun tak tahu bagaimana diriku. Tetapi apabila sampai pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyafaatkan semua mereka, maupun umatnya yang di akhir zaman ini seperti kita, maupun umat yang terdahulu daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, maupun umat yang beriman, maupun umat yang kafir. Semua manusia di padang mahsyar mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dinamakan syafaatul uzma, syafaat yang teragung, yang terbesar sekali, iaitu syafaat kepada seluruh manusia, seluruh makhluk Allah Taala, termasuk jin juga, jin dan manusia juga mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah barulah dimulakan perhitungan hisab.
Dengan itulah barulah mereka itu dapat dihantarkan kepada mana yang lebih sesuai, ke syurga atau ke neraka. Kalau tidak, selagi belum dimulakan perhitungan hisab, selagi itulah mereka semua duduk di bawah matahari yang panas, yang dikatakan sejengkal atas kepala ataupun satu batu jauh daripada kepala. Allah, kita sekarang ni matahari yang berjuta-juta batu pun kita dah tak tahan. Panas. Buka aircon, cepat buka kipas. Kita dah tak tahan matahari berjuta batu. Bagaimana kalau matahari hanya segalah atau sejengkal ataupun satu batu jauh dari kepala kita? Hangus kita. Itulah keadaan di yaumul mahsyar, tuan-tuan. Allahumma ya Allah, selamatkanlah kami di yaumul mahsyar ya Allah. Izinkanlah kami berdiri di bawah panji Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kami diberikan perlindungan daripada kepanasan yaumul mahsyar dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mintalah Allah lindung kita daripada kedahsyatan yaumul mahsyar itu. Tetapi siapa yang bersyafaat untuk dimulakan perhitungan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya terdengar juga ada syarahan yang mengatakan bahawa syafaat Quran itu lebih mengatasi daripada syafaat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya balik, siapa yang membawa Quran itu? Apakah Quran itu datang menjelma daripada langit kepada manusia? Jawapannya tidak. Ia datang daripada wahyu Allah kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi kita lah datangnya Al-Quran. Maka kalaulah Al-Quran itu merupakan kemuliaan yang tak kita nafikan, memberi syafaat kepada yang pembaca, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Quran memberi syafaat pada seluruh manusia. Yang baca, yang tak baca, semua mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak. Iaitulah yang kita katakan tadi, syafaatul uzma, syafaat yang teragung yang dikurniakan Allah pada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT telah sebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat di antara ayat terakhir dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala mengatakan, telah datang pada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu yang sangat ambil berat atas hal kamu dan sangat kasihan dan sayang pada kamu. Makna Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang kepada kita, sangat ambil berat kepada kita, lebih daripada diri kita ambil berat pada diri kita. Masya Allah. Ini telah kita bahaskan dalam pelajaran yang lepas. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mengambil berat kepada diri orang beriman, lebih daripada orang beriman mengambil berat akan hal dirinya. Kita kalau ambil berat diri kita, kita lapar, kita makan. Kalau kita sejuk, kita cari pakaian. Tetapi Nabi SAW sangat ambil berat di hal diri kita agar kita terselamat daripada azab Allah yaumul qiyamah. Itulah yang sebenar-benarnya keselamatan yang diharapkan. Selamat dunia sekejap saja, tuan-tuan ya. Tapi kalau selamat akhirat, itulah keselamatan sebenarnya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dilepaskan dari neraka dan dimasukkan syurga, itulah orang yang sebenar-benarnya orang yang berjaya. Jaya dunia sekejap saja. Kita kaya, kita menang, kita projek, kita berjaya, kita bisnes, kita maju. Berapa lama? 1000 tahun, 100 tahun? Tak ada. Tapi kalau di akhirat, na'udzubillah, neraka, itulah orang yang rugi serugi-ruginya. Tapi kalau dilepaskan dia neraka masuk ke syurga, itulah orang yang sebenar-benar berjaya, kekal abadi selama-lamanya. Allah. Allahu Akbar. Syukurlah, terima kasih ya Allah, Kau telah kurniakan kami seorang Nabi yang sangat kasihan pada kami, yang sayang pada kami ya Allah. Kami juga sayang Nabi kami ya Allah. Kami kasih Nabi kami ya Allah. Tanamkanlah kasih sayang sepenuhnya dalam hati kami terhadap Nabi kami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dan begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga
Banyaklah kalau kita nak sebutkan di antara kepada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada haiwan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sifat belas kasihan, sehingga ada satu kijang yang di mana kijang ini telah ditawan ataupun telah ditangkap oleh seorang kita katakan pemburu. Maka apabila pemburu ini datang bawa kijang tu melalui depan Nabi, kijang tu mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah," dia bercakap dengan bahasa dia tapi Nabi memahaminya, "Aku ini ada seorang baby masih lagi nak menyusu padaku, tetapi aku sudah ditawan oleh pemburu ini. Bagi tahulah pemburu ini supaya bebaskan aku. Aku nak menyusukan baby aku itu. Kalau setelah aku susukan dia, aku akan datang serah diri kepadanya." Maka Nabi pun sampaikanlah kepada si pemburu itu apa yang dibicarakan oleh kijang ini. Maka kijang ini pun dilepaskan. Dah tak berapa lama kemudian kijang itu kembali lagi menyerah diri. Kemudian pemburu ini pun kesian pada kijang ini. Dia pun lepaskan kijang ini berdeka. Subhanallah. Kasih sayang Nabi SAW tidak terbatas kepada manusia. Bahkan kepada haiwan juga. Kasih sayang Nabi kita SAW. Dan di antara lagi rahmatnya Nabi kita SAW, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengambil Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum lagi daripada umatnya masih lagi ada, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah diambil kembali oleh Allah Taala. Ustaz, kenapa pula ini satu rahmat? Ya, ini satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Innallaha azza wa jalla idza arada rahmatan ummatin min ibadihi qabada nabiha qabla." Sesungguhnya Allah Taala apabila mengendaki rahmat kepada sesuatu umat, maka Allah Ta'ala mengambil nabinya sebelum kehabisan atau kehancuran umat itu. Maka dijadikan Nabi itu sebagai pendahulu di hadapan sebelum umatnya balik kepada Allah. Macam kalau kita kata kita hantar, iaitu kita hantarkan pasukan terdahulu untuk melihat apa yang keadaan di hadapan, untuk beritahu pada kita supaya berjaga-jaga. Jadi Nabi SAW seolah-olah demikian. Sebelum umat ini selesai, Nabi SAW sudah diambil kembali. Dan Nabi mengatakan, "Aku sebagai pendahulu daripada kamu." Apa yang Nabi nak buat? Jadi Nabi SAW mendoakan kita supaya Allah selamatkan umat ini akan datang nanti, supaya selamat daripada musibah, balak dan bencana yang akan dihadapi lepas pada mati. Demikianlah apabila wa iza arada halakata ummah, apabila Allah menghendaki kebinasan sesuatu umat, Allah mengazabkan umat itu sedangkan Nabi masih hidup. Nabi yang umat tersebut masih hidup. Itulah yang telah Allah lakukan kepada umat Nabi Nuh AS, di mana Allah Ta'ala telah banjirkan mereka tenggelam dalam air. Nabi Nuh masih hidup melihat kepadanya. Dan begitu juga Allah Ta'ala telah terbalikkan kaum Nabi Lut. Dia angkat kampungnya dan diterbalikkan dia. Kenapa? Supaya nak melihatkan kepada Nabi yang bagaimana azab Allah kepada umatnya yang telah derhaka. Supaya Nabinya pun merasa puas kerana mereka telah minta untuk diazabkan kalau mereka tak beriman pada Nabi mereka. Allah turunkan azab. Padanlah muka kau, rasalah kau. Begitulah Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi-Nabi mereka tentang azabnya Allah Ta'ala turunkan pada umat. Tapi Nabi kita Rasulullah SAW, sebelum Nabi kita sebelum umat ini nak diapa-apakan oleh Allah, Allah Ta'ala angkat Nabinya dahulu supaya Nabinya di sana mendoakan untuk kita. Dan ini telah didatangkan seperti hadis daripada Nabi kita Rasulullah SAW, "Hayati khairul lakum," hidup aku ini baik untuk kamu. "Tuhaddithuna wa yuhaddithu lakum," kamu berbicara kepadaku, aku bicara kepada kamu. "Wafati khairul lakum," dan kewafatanku adalah baik untuk kamu. "Tu'radu alayya a'malukum," diangkatkan amalan kamu kepadaku. Jadi amalan kita, amalan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni akan diangkat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipertunjukkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. "Fama ra'aitu min khairin hamadullahu alaihi," apabila aku melihat amalan kamu yang baik, aku bersyukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah. "Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullahu lakum," apabila aku melihat daripada amalan kamu yang jahat, yang dosa, yang maksiat, istaghfartullah, aku mohon ampun kepada Allah untuk kamu. Subhanallah.
Nabi SAW walaupun sudah wafat, sudah meninggalkan kita dari segi jasmaninya, tapi dia masih lagi bersama-sama kita. Subhanallah. Ini kasih sayang Nabi yang tak dapat kita nak menilai dengan dunia, tuan-tuan. Kasih sayang Nabi daripada belum kita dilahirkan sampai kita berada di dunia, sampai kita sampai Nabi SAW sudah wafat pun masih lagi Nabi mendoakan untuk kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami pada Nabi kami. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kalau dah sampai macam tu punya kasih sayang Nabi kepada kita, tak terasa ke hati kita sayang pada Nabi? Itulah sebab bila kita mengadakan majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan qasidah-qasidah, berselawat pada Nabi. Kenapa? Nak melahirkan rasa rindu, kasih sayang, cinta yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya hakikatnya majlis-majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berpindah pula kepada satu lagi, kepada sifat ataupun kekhususiah, speciality Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah yang ke-14. Huwa sallallahu alaihi wasallam amanatun li ummati. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keamanan kepada umatnya. Wujudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara kita merupakan membawa keamanan, keselamatan, ketenteraman kepada kita daripada azab-azab Allah dan kecelakaan-kecelakaan. Macam mana tu? Ya, Allah Ta'ala tidak turunkan azab, tidak turunkan balak kepada umat ini selagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada bersama-sama mereka. Begitulah Allah SWT telah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah Ta'ala akan mengazab mereka sedang kau yang Muhammad berada di kalangan mereka. Dan tidaklah Allah Ta'ala akan mengazab mereka sedangkan mereka, iaitu umat itu, wa yastaghfirun, mereka memohon ampun pada Allah SWT. Dua kalimah di sini Allah tidak azabkan. Pertama, kerana Nabi SAW berada bersama kamu. Keduanya, kerana mereka itu beristighfar pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana sekarang Ustaz, Nabi dah tak dengan kita sebab tu turun azab? Jawapannya, selagi kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selagi Nabi bersama dengan kita, Allah tidak akan azab kita. Macam mana Ustaz kita nak Nabi sama kita? Selalulah berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasih, rindu, sayang, lidahnya terus membaca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak akan azabkan kepada kita. Hari ini kita tertimpa dengan azab COVID-19. Kenapa? Antara puncanya, hati kita umat ini sudah hilang rasa cinta pada Nabi. Kita lebih, maaf kata, cinta lebih pada dunia, cinta pada harta, cinta pada kerja. Tapi cinta pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah hilang dari hati kita. Nak baca selawat pun susah. Boleh berkira berapa banyak kita selawat. Tapi kalau kita nak baca handphone kita, nak baca internet kita, berjam-jam boleh. Tapi nak baca selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berat kepada kita. Kenapa? Sebab hati sudah tak cinta. Bila hati dah tak cinta, segalanya yang susah, yang senang pun jadi susah. Itu hakikatnya. Dan selagi kita ada istighfar, minta ampun pada Allah, selagi itu Allah tidak akan azab kepada kita. Kenapa hari ini Allah turunkan bermacam-macam balak dan musibah? Sebab hari ini kita buat dosa, tapi tak ada minta ampun pada Allah. Buat dosa, Allah dosa kecil, Allah tak apalah, Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka berterus-terusan dengan dosa-dosa itu. Itulah balak-balak Allah Ta'ala turun untuk nak insafkan kita, untuk sedarkan kita. Allahumma ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Kami mengaku kami telah banyak melakukan dosa ya Allah. Kami mengaku amat sedikit kami memohon ampun padamu. Ampunkanlah kami ya Allah. Ya Allah, basahkan lidah kami dengan banyak berselawat pada Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Selagi kita memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah pelihara kita daripada segala musibah. Selagi kita banyakkan istighfar, minta ampun pada Allah. Kalau boleh satu hari jangan kurang pada 1,000 kali selawat. Kalau boleh satu hari jangan kurang pada 1,000 kali istighfar. Ustaz, macam mana kita nak istighfar, nak selawat banyak-banyak? Kita ni bekerja.
Kita boleh sambil bekerja, kita beristighfar, berselawat. Kita pakai, ustaz takkan nak pakai tasbih. Tengah-tengah kerja, orang kata, kau ni kerja nak bawa tasbih pula. Tapi kita boleh pakai calculator. Calculator hand jari saja. Kita letak kat jari macam cincin. Kemudian kita ketuk, kita klikkan dia. Satu kali selawat Allahumma salli ala Muhammad, satu kali klik. Dan seterusnya. Jadi kita ada calculator. Boleh kira, dah 1000. Baca istighfar pula. Boleh tuan-tuan, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Tapi jelas pada awal-awalnya berat. Kita mulakan sikit-sikit. Kalau selalu kita berselawat, insya-Allah, kalau dunia ini tertimpa dengan musibah pun, Allah akan pelihara kita. Habis ustaz terkena juga. Kalau terkena pun, Allah berikan kita kekuatan jiwa untuk menghadapi kesusahan itu, seolah-olah tidak ada susah. Berbeza tuan-tuan. Orang yang tak ada kekuatan jiwa, bila terkena sakit sikit, aduh sakit lah. Tolonglah engkau doakan. Tolong. Semua orang dia mengadu. Tapi kalau orang yang di mana sudah ada kekuatan jiwa rohani dia, walaupun berat sakit dia, bagi dia tak ada apa. Seolah-olah macam tak kena sakit. Itulah Allah Ta'ala telah berikan dia keselamatan daripada azab Allah Ta'ala. Dengan kerana berkatnya banyak berselawat pada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebenarnya ayat ini diturunkan Allah Ta'ala untuk menjawab kepada perkataan Abu Jahal. Abu Jahal pernah berdoa dengan di mana Allah sebutkan doa dia, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama. Ya Allah, kalau benarlah si Muhammad ini membawa agama yang diperintahkan kau, dan kemudian kami tak mau terima akan dakwahnya, turunkan kami hujan daripada batu. Minta dia minta siapa? Abu Jahal ni. Dia nak mencabar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah tidak turunkan hujan pada batu. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala tahu Nabi Muhammad ada dengan kalangan mereka. Dan Allah Ta'ala tahu sahabat-sahabat Nabi SAW masih lagi orang yang beriman, yang beristighfar, minta ampun pada Allah. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau sudah nak turun azab, nak turun balak pun, tapi kalau kita memperbanyakkan salat pada Nabi SAW, insya-Allah kita akan terpelihara daripada segala musibah balak tersebut. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam sebuah hadis yang lain, Imam Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatus sama", iaitu bintang-bintang di langit merupakan pengaman kepada langit, aman langit. Tidak ada masalah, tidak ada musibah. Tetapi apabila bintang-bintang itu sudah hilang, maka akan datanglah musibah seperti mana yang dijanjikan. Hujan ribut ke, taufan ke, ataupun hujan batu ke, sebagainya. Na'udzubillah. Dan Nabi mengatakan, wa ana amanatun li ashabi, dan aku adalah pengaman kepada sahabat-sahabatku. Apabila makna pengaman pada sahabat, zaman Nabi tak ada berkelahi, sahabat-sahabat bergaduh antara satu sama lain, tak ada. Tak ada permusuhan, tak ada pembunuh-bunuhan. Tapi apabila faiza zahabtu ata ashabi yu'adun, apabila aku sudah tak ada lagi dengan sahabatku, maka akan datanglah kepada sahabat-sahabatku apa yang telah dijanjikan kepada mereka kecelakaan. Sebab itu berlaku peperangan antara sahabat dan sahabat, berlaku peperangan saudara, dan telah banyak dalam sejarah-sejarah Islam. Wa ashabi amanatul li ummati, dan Nabi menyebutkan, dan sahabat aku adalah merupakan pengaman kepada umatku. Walaupun peperangan itu berlaku, itu peperangan fizikal, tapi akidah mereka, iman mereka masih lagi kental dengan iman pada Allah. Tapi kalau sahabat aku hilang, dah tak ada lagi, maka akan berlakulah ke atas umat ini apa dijanjikan. Umat pun berpecah. Sudah fahaman, sudah timbul macam-macam fahaman. Fahaman Wahabi, fahaman Salafi, fahaman Syiah, fahaman liberal, fahaman yang tak beriman pada Allah. Macam-macam. Sebab sudah sahabat pun dah tak ada. Itulah yang berlaku pada kita hari ini. Yang kita nampak banyak perpecahan berlaku di kalangan umat Islam dengan berbagai-bagai fahaman. Maka dengan sebab itulah kita kembali pegangan kepada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya-Allah taala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan yang sedikit daripada apa yang kita bincangkan ini, mudah-mudahan dapat kita manfaatnya, insya-Allah taala. Dan saya mohon maaflah dalam penyampaian saya mungkin tersilap kata, terkasar bahasa. Jadi kita ingat apa yang telah kita sebutkan tadi daripada kebesaran, kemuliaan, keagungan bagi Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan tadi, bahawa Nabi sallallahu
sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa rahmat kepada alam semesta ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengaman kepada umat ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disertakan keimanan dengan Allah bersama-sama dengan keimanan pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami wala sekelip mata dalam hidup ni sebelum mati kami. Kurniakanlah kami dapat sama-sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah panji Nabi yaumul qiyamah bersama ibu ayah kami, datuk nenek kami, isteri kami, suami kami, anak-anak kami, dan sekalian mereka yang bersama-sama kami, dan sekalian murid-murid kami dan mereka yang mengikuti akan pengajian ini pada malam ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami dapat berdampingan dengan Nabi Rasulullah SAW. Kurniakanlah kami dapat minum air telaga Kausar dari tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami dapat cium tangan Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakanlah kami dapat cium dahi Nabi kami, pipi Nabi kami ya Allah. Kami sayang Nabi kami ya Allah. Terimalah kami sebagai umat Nabi yang kau kasihi ya Allah. Maafkanlah kami atas sekalian ketelanjuran kami ya Allah. Maafkanlah kami atas sekalian kesilapan kami. Maafkanlah kami kerana kami menjadi umat yang lemah, yang dhaif. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan, sampai situ saja untuk kita malam ini. Mohon maaf banyak-banyak, sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.